Okay, silakan. Tak boleh? Baca Al-Fatihah. Okay, kita mulakan kelas pagi ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, murid-murid boleh buka buku teks ya. Hari ini kita akan belajar tajuk yang baru. Okay, muka surat 71. Tajuk kita hari ini adalah berkaitan tentang penyerapan. Okay, apa itu penyerapan? Okay. Okay, cikgu akan rekod ni. So, cikgu minta murid-murid tutup mikrofon. Okay, boleh tutup mikrofon supaya nanti rakaman cikgu boleh dilihat. Gambar ni nanti kawan-kawan lain boleh lihat ya. Kalau nanti cikgu tanya baru kamu buka mikrofon. Okey, kalau kamu lihat dalam gambar rajah ni, okey, ada seorang lelaki yang tengah berjalan semasa hujan. Okey, kemudian dia terdengar suara cip cip cip. Suara apa tu? Anak ayam. Suara anak ayam. Okey, suara anak ayam yang berada dalam hujan ya, dalam keadaan hujan dan mereka mungkin tersesat ya, di mana-mana dan hari telah hujan. Okey, lelaki ni kamu nampak tak dia tengah pakai baju apa ni? Nampak tak? Apa yang dipakai oleh lelaki tersebut? Baju sekolah. Ya? Nampak tak apa yang lelaki ni pakai? Baju sekolah. Baju sekolah. Okey, di dalam tu baju sekolah. Ni nampak di luar ni. Ada satu lapisan berwarna kuning ni. Nampak tak dia pakai apa ni? Nampak. Baju hujan. Lelaki ni tengah memakai baju hujan. Hari hujan. Jadi lelaki ni memakai baju hujan. Okey, kemudian apa yang lelaki ni buat? Murid. Okey, kita boleh katakan murid ya. So murid lelaki ni dia ambil anak-anak ayam ni kemudian dia masukkan ke dalam baju hujan. Ya. Dia simpan anak tu, dia pegang anak-anak ayam tu kemudian dia masukkan ke dalam baju hujan. Okey, setibanya di rumah. Okey, nampak murid ni. Di rumah ataupun di reban ayam ni, didapati baju Hafiz, baju Hafiz dan bulu anak-anak ayam tidak basah. Kenapa baju Hafiz tidak basah? Kerana dia memakai baju hujan. Baju hujan yang dipakai oleh Hafiz ni dia tidak menyerap air. Ya. Baju hujan ni dia menghalang air daripada terkena baju yang dipakainya. Tengok baju seluar yang dipakai oleh Hafiz tidak basah. Dan begitu juga dengan bulu anak-anak ayam. So anak-anak ayam tersebut tidak kebasahan. So tajuk kita pada hari ini berkaitan tentang penyerapan. Penyerapan ni kita ambil contoh air ya. Air yang selalu menyerap. Pada hari ini kamu akan mengenal pasti yang manakah objek yang boleh menyerap air dan juga apakah objek yang tidak boleh menyerap air. Di sekeliling kamu tidak semua bahan itu boleh menyerap air. So hari ini kita akan lihat ya. Kita tengok ni. Contoh dalam buku. Air sirap. Air sirap tertumpah di atas meja kaca. Kemudian Alia mengelap. Mengelap tumpahan air tersebut. So ada air di atas meja, kemudian Alia menggunakan
Apa ni? Yang warna putih ni apa ni? Dia menggunakan apa bahan yang Tisu. dia menggunakan tisu. Okay, untuk mengelap air. Okay, ke mana hilangnya air tersebut? Air yang ada di atas meja tadi ni. Okay. Ke mana hilang air tersebut? Nampak bahan Tisu. menggunakan tisu. Okey. So air tadi dia menyerap ke dalam tisu. Ya, so di sini kita dapat lihat bahawa tisu ni adalah bahan yang boleh menyerap air. Okey. Air tadi dia tidak menyerap di atas meja. Tengok meja ni adalah meja kaca ya. Okey. Ada tak kamu sediakan bahan yang cikgu minta semalam? Hari ni kita akan buat aktiviti. Okey, boleh cikgu tengok tak? Ada. Okey, cuba tunjuk dekat cikgu bahan yang kamu sediakan. Okey, okey, Siti. Siti ada apa tu? Apa bahan yang Siti tunjuk tu? Buka mikrofon. Lego dengan strong. Okey, Lego dengan straw. Okey, so di sini kita perlukan, cikgu tunjuk ya. Okey, kamu boleh pin gambar cikgu. Okey, sini cikgu ada. Apa ni? Okey, bikar ya. So cikgu ada bikar. Cikgu stop sharing sekejap. Okay. So sini cikgu ada bikar. So cikgu akan tuangkan dengan air yang berwarna ya. So cikgu di sini menggunakan cecair berwarna merah. Okay, supaya nanti cikgu boleh lihat manakah objek yang boleh menyerap dan yang manakah objek yang tidak boleh menyerap. Okay, ada air tak? Cuba tunjuk air kamu. Letak dalam cawan. Kalau di rumah kita boleh gunakan cawan plastik ataupun kita boleh gunakan bekas plastik ya. So isi dengan air putih pun tak apa. Isikan dengan air paip. Boleh letak di dalam bekas ataupun di dalam cawan. Okay, so langkah-langkah dia apa yang kita perlu buat? Okay, titiskan air ke atas objek tersebut. Okey, cikgu tak ada penitis tapi cikgu boleh gunakan straw. Okey, cikgu boleh gunakan straw. Sebab di rumah kita tak ada penitis, so kita gunakan straw untuk untuk mengambil air tersebut. Ya, kita gunakan straw. Okey, kemudian kita akan titiskan ke atas bahan-bahan kita tadilah. Okey. So, bahan yang pertama, bahan yang pertama kita akan lihat kertas. Okay. So, kertas. Okay, kertas titiskan, titiskan air ke atas ke kertas. Okay, biarkan sebentar. Okay, kita lihat. Adakah air menyerap ke dalam kertas tersebut? Okey, tengok. Zara Alisha. Okey, ada. Kalau tak ada straw, kamu boleh gunakan sudu. Okey, boleh juga gunakan sudu. Okey, kamu ambil air. Okey, dia gunakan sudu dan kamu titiskan di atas kertas. Okey, cuba lihat apa yang berlaku. Air menyerap atau tidak menyerap? Di atas kertas. Tengok ni ya. So air menyerap. Okey, kertas menyerap air. Okey, kamu lihat. Okey, selepas beberapa minit ada tak titisan air di sini? Okey, titisan air yang kita letakkan tadi sudah
hilang. Okey, ke mana hilangnya titisan air? Okey, titisan air telah menyerap ke dalam kertas. So, untuk kertas nota tak ada titisan air lagi ya. Dia hilang. Hilang ke mana? Titisan air diserap ke dalam kertas. Okey? Baik. Kemudian sapu tangan. Okey, cikgu ambil sapu tangan. Okey, kain dan kita cuba titiskan ya. Kita titiskan di atas. Okey, di atas kain ni. Okey, kita biarkan selama beberapa minit. Okey, biarkan. Okey. Okey, kamu boleh cuba di rumah ya. Ambil sapu tangan dan kamu titiskan. Okey, gunakan sudu ataupun gunakan straw. Ya, sebab kita tak ada penitis di rumah. Okey. Kemudian kita biarkan. Okey, perhatikan ke mana titisan air berwarna tersebut. Okey. Ada tak titisan air? Ada tak? Ada. Okey, tak ada. Titisan air tu telah diserap ke dalam air. So, titisan air tadi hilang. Bukannya hilang. Sebenarnya titisan air itu diserap. So, kain ini ataupun sapu tangan ini dia menyerap air. Okey, dah habis. Kemudian apa lagi? Duit shilling. Ada duit shilling tak? Mana duit shilling tadi? Okay, sekejap ya. Cuba ambil duit shilling. Ada ke? Okey, kamu boleh cuba. Ya. Okey, pemadam. Okey, cubalah di atas pemadam ya. Di sini cikgu ada batu. Cikgu ada batu di sini. Apa-apa bahan yang ada di rumah tak semestinya ada yang ada dalam buku teks. Okey. So batu. Okey, batu titiskan. Okey. So tengok dia menyerap. Ada tak titisan air dalam batu? Hilang. Okey. Hilang. Okey. Tengok batu ni menyerap atau tidak. Okey. Kamu lihat ya sendiri. Okey, kemudian kertas tisu. Kertas tisu. Kertas tisu pun kita ambil dan kita titiskan di atas kertas. Tengok sekejap saja titisan itu hilang. Boleh nampak tisu ni dia menyerap air dengan sangat cepat. Kamu boleh guna. Apa tu cikgu guna? Apa lagi? Span. Di rumah cikgu ada span. Ya. Span basuh pinggan tu ya. Ataupun span tilam ke ya. Lepas tu cikgu titiskan. Terlebih pula. Ada tak titisan air? Span ini juga menyerap air. Tengok ya. Titisan air itu telah hilang dan bahan span ini menyerap air. Boleh cuba lagi alat permainan. Siapa yang ada Lego tadi? Cikgu tak ada Lego. Cikgu cuma ada blok. Permainan blok sahaja. Ya, kamu titiskan sedikit di atas blok tersebut. Titiskan di atas blok plastik ya. So lihat. Lihat ada titisan air. So blok plastik ini tidak menyerap air sebab masih ada kesan titisan air di atas mainan plastik. So bahan ini dia tidak menyerap air. Duit shilling ada tak? Boleh tak tunjuk siapa yang ada duit shilling tadi? Cuba titiskan atas air, Siti. Nampak tak?
Okey. Okey, Izmuhaimin pun tengah buat. Okey, duit shilling. Okey, cuba tunjuk Zahra. Duit shilling awak. Ada tak titisan air ataupun titisan air tu diserap? Ni ya. Cikgu tunjuk ada lagi titisan air. Okey, titisan air di dalam, di atas duit shilling. So, duit shilling ni dia tidak menyerap air. Kamu nampak ya titisan air tu masih ada. Okey, berbanding dengan tisu, kertas tisu ni titisan air telah hilang. Okey, baik. Baik. Okey, cikgu nak tanya siapa? Okey, dah siap? Okey, Auni. Okey, Auni, apa bahan kamu yang menyerap air? Tisu. Okey, lagi? Kapas. Kertas. Kertas dengan tisu. Okey, so Auni ada bahan kertas, ada kapas, tisu dan juga apa tadi? Ada 3 ya? Okey. Okey, Izmuhaimin. Baik, Izmuhaimin. Okey, apa bahan kamu yang tidak menyerap air? Ini. Shilling. Okey, duit shilling. Lego. Lego. Okey, mainan, plastik. Lagi? Pemadam. Pemadam. Okey, okey, pemadam. Betul. Pemadam lagi? 3. Okey, baik. So, Izmuhaimin ada 3 bahan. Okey, Siti Zahra? Ada lagi. Okey, bahan yang menyerap air. Apa bahan kamu yang boleh menyerap air? Tisu. Tisu. Kain tuala. Okey, Siti Zahra menggunakan tisu dan juga tuala. Okey, yang lain, Irsyad. Okey, apa bahan kamu? Ada buat tak? Ada. Okey, apa bahan Irsyad yang tidak menyerap air? Lego. Lego. Pemadam. Shilling. Okey, bagus. So, kamu dah tahu, kamu dah boleh mengenal pasti yang manakah objek yang boleh menyerap air dan manakah objek yang tidak boleh menyerap air. Okey, so sekarang kita lihat. Cikgu share sekejap ya. Okey, yang ini. Okey, yang ini ada yang kita buat tadi ya. Okey, klip kertas. Okey, klip kertas. Berbola kapas, mainan plastik. Okey, so. Okey, di sini. Okey, jadual ini. Okey, adakah titisan air di dalam bekas tersebut? So, kita kena jawab sama ada atau tidak ada. Okey, kita jawab secara lisan saja ya. Okey, duit shilling. Okey, titisan air ada di atas duit shilling. Okey, sorry. So, kalau di sekolah kita boleh buat ya. Tapi ini memandangkan awak ada di rumah. So, kita buat di rumah sajalah. Sekejap ya. Oops. Mana cikgu punya tu tadi? Tebal sangat ni. Okey, duit shilling ada. Okey. Sapu tangan. Okey, ada tak titisan air di atas sapu tangan? Ada atau tiada? Okey, tidak ada. So, kita tanggalkan di sini. Okey, mana-mana titisan air yang sudah hilang
ataupun titisan air yang kita tidak nampak lagi di atas bahan tersebut. So kita tandakan tiada. Okey, kemudian kita ada kapas. Okey, kapas. Okey, kapas ada atau tiada titisan air? Tiada. Tiada titisan air. Sebab dia telah diserap. Okey, kemudian apa lagi yang kamu guna tadi? Shilling. Shilling, with shilling. Shilling. Ada atau tiada titisan air? Ada. Okey, ada. Ada, kita tanda di sini. Kemudian bahan apa lagi tadi? Kapas. Okey, mainan. Mainan Lego. Kita tulis mainan. Ada atau tiada titisan air? Ada. 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 Kita tik di sini. Dan seterusnya ya. Begitulah untuk aktiviti yang pertama. Kamu tak ada buku nota kan? Tapi tak apa. Lepas ni kita akan buat latihan. So meja kaca tidak menyerap air. Kain lap pula menyerap air. Terdapat objek menyerap air dan objek tidak menyerap air. Baik. Pattern yang pertama. Kemudian aktiviti yang kedua, kelas. Kelaskan. Apa maksud kelas? Asingkan. Kita asingkan objek tersebut. Asingkan macam mana? Yang pertama, kelas untuk bahan yang tidak menyerap air. Satu lagi kelas bahan ataupun objek yang menyerap air. Itu maksud kelas. Kelas kita asingkan. Kita asingkan mengikut ciri-ciri objek tersebut. Kalau objek tersebut tidak menyerap air, kita akan kelaskan dalam satu kumpulan. Kalau objek tersebut boleh menyerap air, so kita akan kelaskan objek tersebut di dalam satu kumpulan. So di sini dia ada bahan tadi ya. Tapi tak apa, kalau kamu tak ada di rumah tak apa. Straw. Macam mana kita nak mengelas? Ni contoh mengelas. So di sini kita akan asingkan kelas yang pertama, bahan yang boleh menyerap air. Kelas yang kedua, bahan yang tidak boleh menyerap air. Ada beberapa objek di sini yang kamu sudah tahu ya. Ini pengetahuan murid yang sedia ada. Mengikut pengalaman kamu ya. Kamu dah tahu yang mana yang boleh digunakan untuk mengelap. Bahan yang pertama, tisu dapur. Tisu. Mop. Mop digunakan untuk apa? Mengelap lantai. Alas kaki. Ada tak lagi? Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada tak lagi? Ada satu lagi. Kamu lihat gambar. Kamu lihat gambar di atas. Ada satu bahan lagi yang boleh menyerap air di sini. Kain lap. Ada lagi satu iaitu kain lap. Baguslah, mata kamu tajam, kamu boleh nampak. Kemudian kelas bahan ataupun objek yang tidak menyerap air. Gelas kaca, sudu logam, pinggan plastik. Ada tak lagi yang tidak boleh menyerap air? Kembali. Teruk. Ada tak lagi di atas ni? Kita ada sudu. Sudu logam. Dah.
pinggan plastik, ada gelas kaca. Okey, ada satu lagi iaitu, okey, betul ya. So, kelas objek yang tidak menyerap air adalah straw. Okey? Baik. Okey, ada soalan setakat ni. Okey, ini keupayaan bahan menyerap air kita akan sambung pada minggu hadapan ya. Okey, baik. Buka buku aktiviti. Okey, buku aktiviti muka surat 49. Okey, soalan aras mudah, senang. So, sebelum apa-apa kita tulis tarikh hari ni. Okey, hari ni berapa hari bulan? 22 September 2021. Okey, warnakan. Kita akan jawab soalan ya. Warnakan objek. So, kamu kena warnakan objek yang menyerap air. Okey, faham soalan dia? Soalan dia soalan direct. Okey, kalau dia minta warnakan, awak warnakan. Kalau dia minta awak bulat, awak bulatkan. Kalau dia minta awak garis, awak garis. So, untuk soalan ini dia minta awak warnakan. Okey, yang mana yang nak diwarnakan di sini? Okey, kertas. Adakah dia boleh menyerap air? Ya. Okey ya. So, kertas boleh menyerap air. Guli. Cikgu ada guli tadi ni. Boleh tak dia menyerap air? Tak boleh. Okay. Kalau tidak boleh, tak perlu warna. Biarkan kosong. Okay. Sapu tangan. Cikgu, kertas ni kena warna ke? Ya. Okay, lepas ni awak warna ya. Okay, sapu tangan. Okay, sapu tangan. Boleh. So, yang mana bahan yang boleh menyerap air, awak warnakan. Okay, kemudian mainan plastik. Tak boleh. Okay, tak boleh, tak perlu warna. Klip kertas. Tak boleh. Okay, klip kertas tak boleh ya. Ni, cikgu celup klip kertas tak boleh. Kemudian tuala. Boleh. Boleh. Boleh ya. Boleh. So, awak warnakan objek yang boleh menyerap air. Okey. Okey, kemudian buka surat 50. Okey, ini penting ya. Cikgu nak tunjuk. Okay, letak pensel dulu. Tu pakai. Dia bisa. Kau ke hidung cikgu. Okey ya. So, yang ini cikgu kena tunjuk dengan awak. Okey. So, kita akan masukkan objek ni. Ada 4 objek. Gelang getah. Okey. Gelang getah. Kain lap. Kertas. Okay, kertas apa-apa saja ya. Okay, kertas resit. Sudu besi. Okey. So, apa yang kita nak lihat? Okay. Kita akan melukis. Kita akan melukis paras air. Okey. Okay. Yang ini adalah paras air sebelum. Okey. Sebelum kita masukkan objek, kita akan masukkan air yang sama banyak. Okey, kita masukkan air yang sama banyak. Kemudian yang ini yang kamu kena lukis. Okey. Kamu akan lihat adakah paras air tersebut berkurang ataupun adakah paras air tersebut sama. Okey. So, cikgu akan tunjuk.
Okey, cikgu akan stop sharing sekejap. Okay, ya. Okey. So cikgu akan isikan 150 ml air ya. So tengok sini. Paras air 150. Okey. So dia kata ada 4, so cikgu di rumah ada 2 sahaja. So cikgu akan isi air sama banyak. Okey, cikgu akan isi 150. Yang ini pun cikgu akan isikan 150 ml. Okey ya. So paras air di sini sama. Ya, sama ya 150, yang ini pun 150. Okey, kemudian kita masukkan objek-objek tersebut ke dalam beaker. Okey, cikgu masukkan gelang getah dan cikgu akan masukkan kain lap. Okey. Cikgu akan masukkan kain lap. Okey. Okey, macam mana? Kita akan kira masa selama 60 saat. Okey. Bila kita masukkan, kita akan terus kira masa. Okey. Kira masa selama 60 saat iaitu 1 minit. Okey. So cikgu masukkan. Okey, cikgu masukkan. Okey, dan kita kira masa 60 saat. Okey, kita biar. Kita tunggulah, ya. Kenapa kita nak tunggu sehingga 60 saat? Siapa tahu? Okey, kita kena tunggu supaya kita nak biarkan bahan tersebut menyerap air. Okey, adakah bahan tersebut jika direndam, adakah dia akan menyerap air? Kemudian kita akan lihat paras air ya. Paras air ini sama ada dia sama ataupun dia akan berkurang. Okey, so ada 10 saat lagi. Lepas ni cikgu akan keluarkan. Okey, cikgu akan keluarkan dan kamu lihat ya. Kamu lihat paras air di sini. Boleh nampak tak? Nampak tak paras air? Ya, paras air. Okay. So seminit, so cikgu akan keluarkan. Ada penyepit di sini. So cikgu keluarkan gelang getah. Okay, tengok paras air. Dan cikgu keluarkan kain lap. Okay, cikgu keluarkan kain lap. Okay. So nampak tak? Okay, air pada sapu, apa ni? Kain lap, dia sudah berkurang menjadi 100. Tak sampai 100 lah, 100 lebih. Okay. Manakala gelang getah, berapa air dia? Adakah air dia berkurang? Tetap sama ya. Sama. So maknanya gelang getah ni dia tidak menyerap air sebab air tetap sama ya. Okey, manakala air yang di dalam ni dia berkurang. Okey, ke mana air yang kurang itu? Ke mana pergi air yang hilang itu? Surat oleh kain. Kain ni dia telah menyerap air di dalam tabung ini. Sebab itulah paras air di dalam ini berkurang. So kita cuba lagi. Ingat ya. Kita akan teruskan. Kita isi semula. Cikgu isi semula 150. Yang ini pun, ini tetap sama, tak hilang. Bahan yang seterusnya adalah kertas dan juga sudu besi. Kertas. Ini ada kertas. Dan juga sudu besi. Masukkan sudu besi dan masukkan ke kertas. Biarkan selama berapa saat?
60 saat. So kamu perhatikan selepas ni paras air. Okay, adakah paras air tersebut sama ataupun berkurang? Okay, 30 saat lagi. 10 saat lagi. Okay, tak tunggu 60 saat pun tak apa. Okay, so ini adalah sudu besi. So kita keluarkan sudu besi. Okay, lihat paras air. Berubah atau tidak? Okay. Kemudian, bikar yang berisi kertas. Lihat paras air dia juga. Sudah berkurang. So air itu diserap ke dalam kertas. So kemudian kita pergi balik ke latihan kita tadi. Mana kita nak lukis? Macam mana kita nak lukis paras air? Ingat tak tadi? Kamu masih ingat tak tadi? Yang ini ya. Untuk gelang getah tadi, adakah paras air dia berubah? Tak. Tak ya. So tidak. So kita kena lukis. Macam mana nak lukis cikgu? Cikgu tunjuk di sini ya. Paras air tidak berubah, so kamu kena ikut paras air ni sama. Paras air ni mesti sama. Kalau tak berubah maknanya sama, ikut saja paras air seperti yang awal. Di akhir dia tetap sama. Buat satu garis yang sama. Awak buat titik-titik macam ni sahaja. Kemudian, adakah gelang getah menyerap air? Tidak. Gelang getah tidak menyerap air. Kemudian kain lap. Adakah paras air berubah? Paras air pada kain lap tadi dalam bikar ni dia berkurang. So kamu kena lukiskan paras air itu rendah sedikit. Agak-agak sedikit ya. Dia tidak sama dengan paras air yang awal. So pastikan kamu lukis paras air itu lebih rendah daripada awal ya. So akhir paras air berkurang. Adakah bahan tersebut menyerap air? Ya atau tidak? Kalau paras air berkurang, artinya bahan tersebut menyerap air. Untuk kertas resit, cuba kamu lukis dulu. So, mana-mana air yang diserap, mestilah paras air dia akan berkurang. Kertas resit. Kertas resit pun sama juga. Kertas resit di akhir, selepas 60 saat, air berkurang. Air berkurang. So kita lukis paras air berkurang dan juga boleh menyerap air. Sudu besi. Ada perubahan tak bagi paras air sudu besi? Awal dan akhir tidak ada perubahan. So
Okey, lihat di tepi ni, pastikan paras air dia adalah sama dengan paras air yang awal. Okey, lebih cantik-cantik ya. Okey, so sama ya, paras air yang sama disebabkan objek tersebut tidak menyerap air. Okey. So untuk aktiviti hari ini itu sahaja yang perlu kita buat dan kita selesaikan. Yang mana kamu boleh mengenal pasti objek yang boleh menyerap dan tidak boleh menyerap air. Dan yang kedua, kamu boleh mengelaskan. Mengelaskan bahan ataupun objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air. Okey. So itu sahaja. Ada soalan tak? Okey, Nurul apa ni? Nur Husna ke? Ya, cikgu. Nurul Husna baru masuk. Kenapa lambat? Lambat ya, tak apa. Okey. Baik. Okey, so faham ya apa yang cikgu ajar hari ni? So minggu depan kita akan sambung lagi. Okey, so tengok kamera, cikgu ambil gambar jap. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Okay.